Sebuah tubuh yang tidak bertangan dan tidak berkaki namun masih bernyawa menggelupur untuk minta tolong untuk diselamatkan. Ismail Rudo ditinggalkan di atas titi kampung Bendang Dio sehingga darahnya habis menitik ke sungai itu. Setelah asar, sekujur tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Itulah sosok yang pernah menggertak Utoh Putih yang sedang melalui titi itu. Mael Rudo adalah seorang berketurunan Banjar yang menyertai komunis dan telah diberikan pangkat serta jawatan penting di dalam ketumbukan itu. Tugasnya ialah untuk memujuk pemuda-pemuda Banjar dan Melayu untuk menyebarkan dakwah komunis kerana diperkatakan hanya PKM sahaja yang mampu memerdekakan tanah Melayu setelah Jepun gagal berbuat demikian. Sayup-sayup kedengaran azan Johor, Utoh Putih menapak pulang ke rumah membawa guni berisi ubi di dalamnya balik dari Pekan Rabu. Kehidupan sangat sukar ketika ini dek kerana tekanan yang ditinggalkan oleh Jepun. Sekarang ini pula komunis yang memegang kuasa dan kepimpinan di tanah Melayu. Utoh Putih, dari mana ni? Akhirnya jumpa juga engkau ya. Entah dari mana munculnya si Mae Rudo. Tiba-tiba sahaja tercegat di tengah-tengah titi berpakaian seragam komunis, pistol dan bayonet terselit di pinggang, dan wajahnya terpancar rasa kepuasan kerana dapat bertemu dengan Utoh Putih yang sudah sekian lama dipujuknya supaya menyertai Parti Komunis Malaya. Oh, engkau Mae. Aku baru balik dari Pekan Rabu mencari ubi. Maafkan saya tuan, tumpang lalu, Utoh Putih menyahut dengan penuh hormat. Kalau ia pun letaklah dulu guni ubi tu. Tak usah bergegas. Apa yang nak ditunggu? Apa yang nak dikejar kat rumah tu? Tak ke mana perginya rumah tu? Garau bunyinya suara si Mae Rudo. Antara rela dan terpaksa, Utoh Putih mematuhi perintah Tuan Besar dan meletakkan guni ubi di atas titi. Begitu gah dua susuk tubuh anak Banjar yang berdiri di atas titi menghadap satu sama lain. Cuma yang seorang berkulit cerah, manakala yang seorang lagi berkulit agak gelap. Utoh Putih, mungkin petang ni tak akhir aku jumpa kau. Si Mae Rudo menyambung bicara. Apa hajat? Kenapa lain benar kata-kata tuan? Si Utoh Putih menyambut bicara, merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tak usah pura-pura tak tahu. Bagaimana dengan janji-janji kau yang dahulu? Sampai ke hari ini aku masih menunggu. Kata putus kau untuk menyertai perjuangan Parti Komunis Malaya. Kau ingat tak? Rungut orang kuat PKM menempelak. Taklah Mael, aku tak nak ikut perjuangan itu. Membinasakan bangsa. Sedangkan perjuangan aku sendiri untuk mengisi perut anak-anak dan isteri aku pun tak tertanggung. Tidak sekali-kali. Si Utoh Putih menjawab dengan tegas. Hei, keras benar hati kau ni tu. Apa nak buat? Kalau itulah pendirian kau, bersiap sedialah. Merah padam muka Mae Rudo kerana marah. Spontan dengan itu, tangan kanannya mencapai pistol di pinggang dan mengacukan ke atas dada Utoh Putih. Hei Mae, nyata kau jangan bawa main-main. Kita ni kan sebangsa. Takkanlah kau nak bunuh aku. Takkan kau tak ada belas kasihan. Kalau ditakdirkan aku mati, siapa nak menyerah anak isteri aku? Ampun Tuan Besar. Si Utoh Putih merayu minta simpati. Dam! Bunyi pistol memutahkan peluru sulung. Berasap baju buruk si Utoh Putih dihinggapi peluru. Namun dia masih tidak berganjak, masih tegak berdiri. Keluarga Banjar yang berhampiran terkejut melihat kejadian itu dan tidak berani mendekati. Masing-masing masuk ke rumah. Dam! Sudah 3 das tembakan dilepaskan oleh Mae Rudo. Namun peluru masih tidak mampu menembusi kulit si Utoh Putih. Bangsat betul. Kebal rupanya kau ni. Ambil lagi. Nah, tangking orang kuat PKM. Tanpa disedari, 6 das tembakan telah dilepaskan. Pistolnya sudah kosong. Sedangkan dia terkial-kial untuk mengisi pistolnya kembali. Menahan sabar, Utoh Putih dengan geram mencabut parang bungkul, iaitu sebilah parang Banjar yang diberikan nama sebagai Sikandar Larap. Syap! Utoh Putih mencantas tangan. Tangkas Sikandar Larap sangat tajam dan berjaya memutuskan kedua-dua tangan Mae Rudo dan berjatuhan di titi, lengan kiri dan lengan kanannya. Hayunan seterusnya merebahkan Mae Rudo, dek kerana kaki kanannya pula yang terpisah dari badannya. Dengan sekelip mata sahaja, kaki kirinya pula yang terputus. Kelihatan togel badan Mae Rudo di atas titi itu, meraung kesakitan.
Guni berisi ubi diletakkan kembali ke bahunya dan berjalan pulang. Orang-orang kampung yang menyaksikan peristiwa itu bingkas masuk ke rumah masing-masing kerana takut disoal siasat oleh ketua komunis. Markas komunis di Sungai Tungku gempar dengan kejadian itu. Bergegas mereka ke Sungai Manik, tepatnya di Kampung Parit 6, Bendang Dio. Ketua komunis membebel melihat mayat Maerudo yang sudah togel itu. Ekoran kejadian itu, pihak PKM lantas ke setiap rumah orang kampung, hatta mengumpul semua sekali penduduk di hadapan Pekan Rabu untuk disoal siasat. Namun, penduduk Banjar hanya berdiam diri dan bersepakat untuk merahsiakan siapakah yang membunuh Maerudo. Justru, PKM memberi masa seminggu sahaja untuk mereka serahkan pembunuh Maerudo. Jika tidak, mereka diberi amaran akan diserang sehingga habis tanpa sisa. Mayat Maerudo dibawa kembali ke hutan oleh PKM. Tiada siapa yang tahu sama ada dikebumikan ataupun dibakar. Para ketua kaum Banjar bersepakat agar Utuh Putih meninggalkan kampung Bendang Dio demi kebaikan semua. Maklumlah, takut nanti ada si mulut tempayan yang membuka cerita dan sampai ke telinga PKM. Masa seminggu kian tiba. Pembunuh Maerudo sebenarnya telah diketahui oleh PKM. Lantas, ketua PKM titipkan beberapa orang ke Bendang Dio untuk membunuh Utuh Putih dengan sedapang yang diselitkan di celah-celah dinding kajang rumah Utuh Putih. Dia yang sedang tidur ketika itu ditembak dan dikatakan bahawa kebalnya tidak menjadi ketika sedang tidur, maka tembuslah tubuhnya dengan peluru komunis itu. Berita kematian Utuh Putih pun tersebar ke serata daerah berhampiran. Perkara ini sudah tentunya membangkitkan semangat nasionalisme kepada mereka yang menuntut kemerdekaan demi mengakhiri penderitaan yang dialami. Imoh, iaitu salah seorang daripada sahabat seguru dengan Utuh Putih, bingkas bertolak dari Balun Bidai ke Bendang Dio sebagai tindak balas dari kematian sahabatnya itu. Kini parang bungkul bernama Kandal Rarap sudah tiada pemiliknya, lalu dibawa parang itu oleh Imoh dan bersumpah untuk memburu ke semua pengenas komunis PKM dengan parang tersebut. Komunis yang licik menyatakan bahawa tempoh seminggu kian hampir, namun jawapan siapakah pembunuh Maerudo belum tampil. Walhal mereka telah pun tahu dan membunuh Utuh Putih, yakni pelaku sebenar pembunuhan itu. Perkara tersebut dilakukan kerana mereka ada agenda bahawa jika pelaku itu tidak tampil, maka gantinya adalah gadis-gadis muda. Hendaklah diserahkan kepada mereka sebagai ganti untuk bekerja di kem Parti Komunis Malaya. Hal sebegini amatlah menyebalkan. Kaku penduduk-penduduk Bendang Dio mendengar permintaan komunis itu. Tiada siapa yang berani membuka mulut untuk membantah, dek kerana keluarga serta anak-anak mereka diancam sekiranya membantah perintah ketua Parti Komunis Malaya di kawasan itu. Sesungguhnya mereka sedang di dalam ketakutan kerana nyawa mereka serta ahli keluarga sentiasa berada di muncung senjata PKM. Lantas dengan itu, mereka telah menuruti perintah ketua PKM di kawasan itu untuk memilih gadis-gadis muda dari Bendang Dio untuk diserahkan kepada komunis. Permintaan 11 orang gadis yang dikehendaki oleh PKM berjaya dikumpulkan seramai 8 orang. Siapa yang tidak tergoda melihat kecantikan gadis Banjar? Bungas-bungas semuanya. Keayuan mereka diserikan dengan dandanan yang dipakaikan oleh wanita-wanita di kampung itu. Mereka dihias dengan begitu rapi sekali. Namun, ada berbaki 3 orang sengaja dibiarkan kosong. Kekosongan 3 orang ini ialah helah orang Banjar untuk selitkan si Emoh, Acil dan Sabran. Mereka ialah pahlawan Selempang Merah yang didandan menyerupai wanita serta bertindak sebagai pasukan kecil Selempang Merah sekiranya musuh memangkan umpan. Gadis-gadis cantik ini bergerak di hadapan, manakala Emoh, Acil dan Sabran yang menyamar sebagai gadis berada di belakang sekali. Rimas rasanya memakai selubung, labuh sehingga ke kaki, namun ditahan jua agar penyamaran mereka berjaya. Setibanya mereka di markas komunis, hulu Kandal Rarap digenggam dengan kemas. Gadis-gadis ini diserahkan kepada ketua komunis yang berada di situ. Senyuman lebar dia melihat gadis-gadis secantik sebegini, yang dihantar ibarat bulan jatuh ke riba. Kelihatan terbahak-bahak dia ketawa sambil berbicara dengan rakan-rakan mereka yang lain.
bahawa mereka akan dihidangkan dengan hidangan istimewa malam itu. Tergoda dengan gadis bungas Banjar itu, Ketua PKM membuat pilihan gadis mana satukah yang dikehendakinya. Memang susah nak membuat pilihan, kesemuanya bungas-bungas belaka. Geram jari jemari Ketua PKM itu untuk menerjah ke dalam kain si gadis yang cantik itu. Belum lagi sempat jari-jarinya hinggap pada tubuh gadis itu, dengan pantas Imoh menghayunkan si Kandal Larap. Kandal Larap pula taat kepada tuannya dan tepat mengenal leher Ketua PKM. Memancut darah keluar dari lehernya sebelum kepalanya tergolek dan tubuhnya serembam ke tanah, jauh dari kepalanya yang telah putus. Sekilas dengan itu, Acil dan Sabran pantas bertindak dan menyelesaikan yang lain. Parangnya iaitu Mendam Melayu dan Tungkih Kiwang patuh kepada tuannya apabila menjatuhkan dua lagi kepala komunis sebelah menyebelah, maka tergolek doklah dua orang PKM tersembam ke bumi. Dengan teriakan takbir yang berderu, maka penduduk Bendang Dio telah pun bersiap-siap di dalam lubang dan parit, bingkas keluar untuk menyerang. Putih tapak kaki anggota komunis berlari menuju ke dalam hutan, meninggalkan senapang mereka. Sisa musuh yang tidak sempat lari dimusnahkan kesemuanya. Seramai 34 komunis berjaya ditetak mati pada hari itu. Bendang Dio menjadi medan mereka dan ternyata umpan mereka mengena. Tersenyum lebar Tuan Guru Haji Bakri mendengarkan perkabaran ini. Di dalam firasatnya, perang ini akan berpanjangan kerana pihak komunis tidak akan tinggal diam. Sebaliknya akan menghasut penduduk Sungai Manik yang berbangsa Cina untuk membenci kepada Melayu dan Banjar. Sentimen perkauman ialah senjata utama permainan kotor komunis. Kaum Cina yang tidak menyokong komunis selama ini berubah arah dengan menjadi mata dan telinga mereka. Tidaknya, mereka sering digertak dan diugut bunuh ahli keluarganya jika enggan. Ditambah pula dengan suntikan kebencian yang komunis sebarkan kepada mereka. Komunis memanfaatkan hal ini untuk terus menyebarkan agenda mereka, kononnya menuntut kemerdekaan terhadap tanah Melayu. Tuan Guru Haji Bakri telah mendapat firasat bahawa komunis akan membalas. Memang tepat sekali apabila komunis mula menyusun strategi di Kampung Gajah dan Balun Bidai. Kali ini beliau melantik Acil, iaitu cucunya, untuk mengetuai pasukan Selempang Merah. Para wanita tidak ketinggalan apabila mereka pun sibuk mengumpulkan kain-kain untuk dijahit sebagai busana dan selempang merah. Baju yang serba putih disemat dengan selempang merah dan tanjak memacak di atas kepala. Jika dipakai, memang sangat menggerunkan bagi pihak musuh. Itu hanya seorang. Bayangkan jika beratus-ratus orang yang memakainya. Sememangnya yang mendapat meruntuhkan moral musuh dengan sekali pandang sahaja. Pertempuran di Sungai Tungku bermula apabila komunis mula mengganggu penduduk Melayu di sepanjang hilir Sungai Perak. Pejuang-pejuang Melayu berjumpa dengan Tuan Guru Haji Bakri untuk meminta bantuan serta bergabung. Acil pun memulakan pergerakan ke Sungai Tungku. Seperti yang telah dijangka, ketibaan mereka pun disapa oleh pasukan komunis. Kekuatan komunis di markas Sungai Tungku lebih banyak berbanding sebelum ini dan di Bendang Dio itu sendiri. Jeritan takbir yang keras dari Acil disahut oleh para pejuang Selempang Merah. Lantas mereka terus marah ke medan juang, menandakan bahawa pertempuran telah pun dimulai. Pasukan Selempang Merah terus bertempur dan terus mengucapkan kalimah tanpa henti. Tembakan dari pihak komunis digambarkan seperti air hujan yang turun deras dari langit menghujani pejuang-pejuang Selempang Merah. Tiada satu pun pejuang Selempang Merah yang terluka dari tembakan yang menggila itu. Dengan tenang, pasukan Selempang Merah ini terus marah ke hadapan. Namun kelibat mereka sedikit pun tidak kelihatan oleh musuh, sehingga tinggal sedepa sahaja di hadapan musuh barulah mereka kelihatan. Namun ianya sudah terlalu terlambat untuk komunis bertindak. Apalagi pejuang Selempang Merah terus sahaja memangkas tubuh-tubuh komunis dengan parang bungkul masing-masing. Komunis yang terpinga-pinga seakan-akan kaku melihat parang bungkul tangkas mencacap tepat ke arah sasarannya. Kesemuanya maut. Musuh yang terselamat dibiarkan berlari masuk ke dalam hutan. Acil memberikan isyarat bahawa pertempuran telah tamat. Di dalam keadaan yang sepi seketika,
terdengar suara tercungap-cungap mengucapkan kalimat syahadah. Rupa-rupanya terdapat segelintir komunis yang berbangsa Melayu dan Banjar di dalam kumpulan ini. Namun tidaklah dapatlah mereka kenali kerana kesemuanya menyarung seragam bintang 3. Basah kuyup pakaian selempang merah kerana darah musuh yang mereka pangkas. Pertempuran hari itu berjaya mematahkan selera besar komunis untuk membunuh pasukan yang hanya bersenjatakan parang, namun gagal. PKM terkenal dengan kedegilannya dan tidak mahu terasa terancam. Mereka mesti membasmi pasukan selempang merah ini seberapa segera yang mungkin. Pasukan seterusnya dihantar dari Sungai Karang seberang Teluk Enson dan bergabung dengan pasukan tambahan. Namun Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Tongkang yang syarat dengan muatan anggota PKM untuk bercantum dengan pasukan yang lain untuk membentuk sebuah pasukan yang kuat telah karam di tengah-tengah Sungai Perak. Terkapai-kapai komunis yang berhanyutan di tengah-tengah sungai itu. Kebanyakan mereka berbangsa Melayu berenang ke darat kerana kesemua anggota komunis yang berbangsa Melayu memang pandai berenang. Namun komunis yang berbangsa Cina pula semuanya mati lemas sebab seorang pun anggota komunis yang berbangsa Cina ini tidak pandai berenang. Rencana Tuhan sememangnya yang terbaik. Jika tongkang itu tidak karam, sudah tentu orang Islam akan bertempur sesama Islam. Menurut beberapa sumber, Tuan Guru Haji Bakri merupakan adik-beradik dengan Kiai Saleh, yaitu Panglima Selempang Merah di Muar Johor. Kiai Saleh yang mendengar berita tentang keadaan itu di Sungai Manik, lantas membawa pasukannya untuk membantu berperang menentang keganasan komunis. Kehandalan pasukan Selempang Merah ini tidak pernah dikalahkan oleh pihak komunis. Walaupun senjata mereka berkali ganda canggihnya daripada parang bungkul yang hanya dipegang dengan sebelah tangan dan digerakkan oleh kudrat manusia sahaja. Namun semangat juang serta kesatuan masyarakat pada masa itu merupakan senjata yang paling ampuh. Situasi tegang ini berlarutan sehingga beberapa ketika setelah Inggris tiba di tanah Melayu, mereka telah mengerahkan tentera Commonwealth untuk menenangkan keadaan. Ekoran daripada hal itu, komunis bingkas lari masuk ke dalam hutan kerana tidak mampu menyaingi kekuatan tentera Commonwealth. Keadaan di Sungai Manik telah menjadi saksi semangat bangsa kita memang sangat tinggi mempertahankan tanah ini dari dibuat cincai-cincai oleh setengah pihak.